Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah taala panjangkan umur kita, berikan kesihatan kepada kita, permudahkan segala urusan kita. Jadi mudah-mudahan sentiasalah Allah taala membantu kita untuk kita menjalani sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, di atas jalan yang Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahannya Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita dan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dimasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa mengisi umur waktu yang Allah Ta'ala bagi kepada perkara-perkara yang tidak sia-sia, kerana umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ke mana kita habiskan umur kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadamu 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak berganjak kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu sehingga ditanyakan akan dia empat perkara. An syababihi, an umrihi, fima afnah, tentang umurnya, ke manakah dihabiskan umurnya. Wa an syababihi fima ablah, waktu muda kamu ke mana kamu habiskan, ke mana kamu gunakan waktu muda kamu. Nah, kenapa tidak mengaji waktu muda dulu? Kenapa tak berbetulkan akidah waktu muda dulu? Kenapa tak berbetulkan bacaan Quran waktu muda dulu? Ke mana kamu habiskan waktu muda kamu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang harta kita, daripada mana kita dapatkan harta itu dan ke mana kita akan membelanjakan harta tersebut. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tanya satu-satu itu memang sangkut kita. Nah, memang sangkut kita, umur kita, ke mana kita habiskan umur kita, ke mana kita gunakan umur kita. Nah, banyak benda kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam umur kita. Dia tanya waktu muda kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan waktu muda kita. Nah, kenapa tidak mempelajari ilmu sampai semahir-mahirnya, sampai membetulkan segala akidah, membetulkan segala ibadah, membetulkan segala akhlak. Nah, ngikut akhlak, akidah dan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangkut lagi situ tentang harta kita, daripada mana kita dapatkan harta kita. Nah, sangkut lagi ke mana kita gunakan harta kita itu, sangkut lagi. Nah, maka sebab itulah kita kena banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecuaian kita, di atas tidak cerdiknya kita melakukan dan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap hari, setiap ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan dosa-dosa kita yang kita banyak lalai
di atas menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tak perlu minta lebih nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak perlu minta lebih, apatah lagi nak mengubah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannu ma faddala Allah. Jangan kamu minta lebih daripada kurniaan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar mana Allah taala kurniakan kepada kita itu, maka kita gunakan kenikmatan yang Allah taala bagi itu untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu tukar jantina, tak perlu ubah kepada yang nikmat yang lebih lagi, tak perlu. Nah, Allah taala tetap dah kita ini sebagai seorang lelaki, tidak perlu ubah jadi perempuan. Tak perlu. Nah, walaupun tujuan yang baik sekalipun, Allah taala tetap dah kita ini perempuan, tidak perlu ubah menjadi laki-laki. Nah, tak perlu. Maka cukup dengan kelakian yang Allah taala bagikan kepada kita itu, gunakan jantina kita itu untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang lain. Sebab itulah, walaupun tujuan yang baik sekalipun, walaupun nampak baik sekalipun, nak pergi tempat-tempat yang baik sekalipun, tetapi dengan cara yang tidak baik, maka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam kaedah Islam, kaedah agama Islam, dia tidak memakai dan tidak menggunakan kaedah al-ghayatu tubarridul wasilah, tidak. Al-ghayatu tubarridul wasilah, tak menggunakan kaedah itu. Tidak menggunakan matlamat menghalalkan cara, tidak. Matlamat baik, maka dia menghalalkan segala cara untuk mendapat kebaikan itu, walaupun cara itu melanggar batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Islam tidak akan menang. Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau cara untuk mencapaikan ibadat itu, cara nak mencapaikan amalan itu melalui perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam berdiri tegak di atas kaedah al-ghayatu tuqarrirul wasilah. Cara mesti menggunakan cara yang benar untuk mencapai matlamat yang benar. Mesti menggunakan cara yang betul untuk mencapai matlamat yang betul. Tidak akan sekali-kali boleh kita mencapaikan perkara yang betul menggunakan cara yang tidak betul, tak boleh. Sebab itulah Allah taala kalahkan kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Sebab apa Allah taala kalahkan kaum muslimin dalam peperangan Uhud? Peperangan Uhud, kalau kita pergi di Mekah, kita akan dibawa ziarah di Madinah. Kalau kita pergi di Madinah, berhampiran dengan Madinah, maka kita akan ziarah ke Jabal Uhud. Ziarah ke Jabal Uhud, Bukit Uhud. Maka di situ dia ada Jabal Rumat. Jabal Rumat, Bukit Memanah. Bukit Memanah, bagaimana peristiwa peperangan Uhud ini, dia berasal daripada peperangan Badar. Peperangan Badar, yang mana Nabi dan para sahabat nak pergi merampas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Mekah, yang membawa harta kaum muslimin daripada Mekah. Bila kaum muslimin dihalau keluar dan berhijrah mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka segala orang yang nak keluar itu, nak keluar daripada kota Mekah, mestilah meninggalkan segala harta benda dia di Mekah. Tak boleh nak keluar sekali bawa dengan harta benda, tak boleh. Sehingga ada sahabat yang keluar tidak diberi memakai selipar pun tak bagi. Sebaik baju tak tanggal. Selipar, nak pakai selipar pun tak bagi. Tinggal selipar di Mekah, jalan kaki kerana nak pergi ikut Nabi, ikut Muhammad ke Madinah. Maka semua harta benda kaum muslimin berada di Mekah yang berhijrah dengan Nabi ke Madinah mesti ditinggalkan di Mekah, tak dibenarkan keluar, bawa keluar ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah sekali dengan harta-harta tak bagi. Maka bila kaum muslimin sudah pergi ke Madinah, maka harta benda dia diambil oleh kaum musyrikin, orang kafir di Mekah. Rumah-rumah yang ditinggalkan dipecah masuk, diambil segala harta benda kaum muslimin dan dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dikumpulkan semua harta kaum muslimin yang ikut Nabi berhijrah ke Madinah, diberikan kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan bawa nak pergi
jual harta benda kaum muslimin ke Syam sana. Nah, maka berita itu sampai kepada baginda Nabi dan para sahabat. Kerana ada kaum muslimin yang tak berhijrah ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ada. Nah, maka dialah yang memberi utusan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya harta kaum muslimin yang ada di kota Mekah ini akan dijual, dibawa oleh Abu Sufyan pada hari sekian, tarikh sekian ke tempat-tempat sekian, nak dijual, nak dilelong. Maka kaum muslimin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak merampas balik harta itu. Nak merampas balik harta benda yang dibawa oleh Abu Sufyan, sebab harta mereka, harta kaum muslimin juga. Maka Nabi izinkan, maka mereka ni keluarlah dengan Nabi seramai 313 orang. Pada bulan puasa lagi. Keluar sampai di Badar. Maka berita itu sampai kepada Abu Sufyan bahawasanya kaum muslimin nak datang rampas harta itu. Maka Abu Sufyan hantar utusan ke Mekah supaya orang Mekah hantar tentera daripada Mekah untuk berhadapan dengan kaum muslimin di Badar ini. Maka Abu Sufyan bawa harta benda itu ke jalan yang lain. Maka Nabi kaum musyrikin dengan tenteranya seramai 1000 orang pergi ke Badar. Maka bertemulah di Badar dengan pasukan kaum muslimin. Muslimin 313, kaum musyrikin, orang kafir seramai 1000 orang. Maka bila tengok Abu Sufyan pergi jalan lain, maka Nabi tidak bertemu dengan Abu Sufyan, bahkan bertemu dengan tentera kaum musyrikin 1000 orang. Maka Nabi kata, sudah. Ini salah maklumat dah ni. Tu, salah maklumat ni. Macam mana nak buat ni? Kita tak bawa apa-apa peralatan perang. Bukan nak pergi perang, nak pergi rampas harta benda yang dibawa oleh Abu Sufyan, nak balik ke Madinah. Hak tu je. Ada sahabat yang bawa puntung kayu je. Tak bawa benda-benda, kuda tak bawa, unta tak bawa, jalan kaki je. Nak bawa kayu, bawa tongkat, nak takut letih, nak tongkat kayu tu, hak tu je bawa. Pedang berapa bilah sahaja, unta, kuda berapa ekor sahaja. Hak lain jalan kaki je. Maka bila begitu, Nabi pun mengadu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa. Antara doa yang Nabi doa ialah, ya Allah, kalau kamu kalahkan kaum muslimin, maka tidak ada Islam lagi. Tidak ada lagi agama Islam akan bangkit. Kerana hak ni je hak kaum muslimin ada. 313 orang ni kalau kalah sudahlah. Tak ada dah. Tak sebut dah Islam. Tak sebut dah agama Islam. Tak ada dah agama Islam ni, tak ada dah. Takkan naik dah. Sehingga kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cukuplah berdoa ya Rasulullah, cukuplah berdoa ya Rasulullah. Kerana terlalu lama dan terlalu mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, cukup dah Rasulullah, berhentilah berdoa ya Rasulullah, kita menang dah Rasulullah, kita menang. Kata Sayyidina Abu Bakar. Tu. Maka maka berlakulah peperangan Badar, dan akhirnya dengan pertolongan Allah kalahlah kaum musyrikin. Yang seramai 1000 orang itu kalah, dan banyak ketua-ketua, pembesar-pembesar daripada kota Mekah, pada kaum musyrikin mati dibunuh. Dan satu kekalahan yang memalukan. Bila satu kekalahan yang memalukan, maka dia nak balas dendam kepada kaum musyrikin dengan berlakunya peperangan Uhud, peperangan nak balas dendam. Bila peperangan nak balas dendam, maka kaum muslimin menuju ke Uhud. Asalnya 1000 orang, tapi sampai di tengah jalan dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Maka termakan dengan hasutan orang munafik tersebut. Maka 300 orang patah balik kembali semula ke Madinah. Tak jadi pergi. 1000 orang asalnya pergi, tinggal 700 orang sahaja. 700 orang sahaja. 300 berpaling tadah balik semula. Bukan 30 orang, 300 orang. Dalam masjid kita ni ada 100. Tak ada dah. Dia 300 orang. Balik semula 300 orang. Tinggal 700 orang sahaja ikut Nabi pergi ke Uhud. Tu, berhadapan dengan 3000 orang tentera. Bila sampai di Uhud, Nabi pun aturkan strategi, aturkan pasukan pemanah di atas bukit Jabal Rumah, Jabal Pemanah, seramai 50 orang.
seramai 50 orang. Kemudian bila begitu Nabi pun berlakulah peperangan. Bila berlaku peperangan, bila kaum musyrikin dekat je dengan Nabi, dengan Bukit Uhud, maka dipanah oleh tentera pemanah yang berada di atas Jabal Rumah tersebut, hingga kucak-kacir kaum musyrikin, dan mereka ini meninggalkan harta benda dia dan pusing balik, lari ke belakang. Lari ke belakang, kucak-kacir jadi lari ke belakang. Raut pertama kaum muslimin menang. Tapi apa yang berlaku? Tentera-tentera di atas Jabal Rumah tersebut turun, sekarang 50 orang itu turun dan mengambil harta benda. Nabi pesan dah. Nabi pesan dah, jangan turun. Nabi letak 50 orang pemanah-pemanah di atas Jabal Rumah tersebut. Nabi kata jangan turun, apapun yang berlaku jangan turun, kalah ke menang jangan turun. Tiba-tiba turun. Bila kaum musyrikin lari, dia kalah dia ni. Dia turun nak ambil harta benda yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin di situ. Bila turun, seramai itu turun hanya beberapa orang sahaja tinggal di situ, maka diambil peluang itu oleh Khalid ibn Walid. Masa itu belum Islam lagi. Khalid ibn Walid situ belum Islam lagi. Diambil kesempatan itu, pusing balik ke atas, ke belakang, naik semula ke atas Jabal Rumah, dan dia memanah balik kaum muslimin, sehingga ramai kaum muslimin yang mati syahid, sehingga 70 orang. Nabi lari ke belakang, dan berita kata Nabi wafat. Secara ringkasnya, kemudian Nabi naik atas batu. Nabi naik atas batu jatuh kerana Nabi terluka yang sangat banyak dah. Kucak-kacir kaum muslimin pula jadi kucak-kacir pada masa tu. Dan akhirnya kaum muslimin mendapat kekalahan orang yang kedua ini. Maka nak katanya, sebab apa kalah? Sebab apa Allah Ta'ala bagi kalah kaum muslimin dalam peperangan Uhud? Kerana walaupun dia pergi berperang kerana menegakkan agama Allah Ta'ala, tujuan yang baik, tetapi apa dia buat ketika Nabi kata jangan turun daripada Bukit Uhud, jangan turun daripada Bukit Jabal Rumah ke Bukit Uhud, jangan turun daripada Jabal Rumah, dia turun juga. Berbanding di situ ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada pelanggaran. Bila ada pelanggaran tentang perintah Allah Ta'ala, tentang perintah Rasul, maka tidak ada kemenangan. Tidak ada kemenangan. Kalau Allah Ta'ala bagi menang juga kepada kaum muslimin pada peperangan Uhud, maka larilah daripada matlamat agama Islam, yang mana matlamat agama Islam menang mesti mengikut jalan yang sebenar, dan menang barulah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mengikut jalan yang sebenar, tidak akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah dia. Maka dikalahkan kaum muslimin. Nak katanya mengikut kaedah, tidak mengikut kaedah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Walaupun matlamat molek, kalau cara tak betul, tidak akan dapat kemenangan, tidak akan diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Tetapi Islam mengikut kaedah al-ghayatu tuqarrirul wasilah. Matlamat itu mesti sebenar. Cara itu mesti sebenar apabila nak menuju kepada matlamat yang sebenar. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini memberikan kesedaran kepada kita bahawasanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu penting untuk kita mencapai kemenangan di dunia, dan apatah lagi kemenangan dan keselamatan di akhirat nanti. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang dikarang oleh Syekh Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Kat mana dah? Saya lupa dah. Muka surat 19 mana tu? Ya.
Cuba baca sikit mana? Tahiyat. Oh 19. Salah tengok. 18 tengok. Saya tak temu. Faslun bermula tahiyat akhir dah. Ya, masih tu dah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun ini suatu fasal. Faslun ini suatu fasal. Fasal itu ialah penceraian. Fasal-fasal ni ialah satu penceraian. Satu penceraian hukum di antara hukum yang dahulu dan hukum yang kemudian. Itu maksudnya. Mana hukum yang dahulu membicarakan tentang sujud, dan syarat-syarat sujud. Kemudian hak ni nak membicarakan tentang tahiyat akhir pula. Bukan lagi bersambung dengan masalah sujud dulu dak dah lah. Bukan nak cara bab sujud dah, nak cara bab tahiyat akhir pula. Maka hukum yang dahulu, syarat-syarat yang dahulu itu dah lepas. Hak ni syarat yang baru pula, hukum yang baru pula, rukun yang baru pula. Maka dia datanglah dengan satu fasal. Faslun bermula tahiyat akhir. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Ada 7 syarat tahiyat akhir. Kita masih membincangkan lagi tentang rukun-rukun sembahyang yang dijelaskan oleh para alim ulama, yang diambil daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Begitu juga dengan segala ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Semuanya diambil oleh para alim ulama daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka keluarlah segala hukum hakam sembahyang. Rukun sembahyang ada 13, rukun wudu ada 6, rukun mandi wajib ada 2. Semua itu diambil daripada Quran, diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik. Bermula tahiyat akhir itu, tahiyat akhir, orang panggil tasyahud, ya juga. Orang panggil tahiyat, ya juga. Boleh belaka. Nak panggil tahiyat boleh, nak panggil tasyahud boleh. Nak panggil tasyahud awal, tasyahud akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Boleh, tak ada masalah. Jangan panggil sujud sudah. Sujud awal, sujud akhir, itu salah. Kalau panggil tahiyat awal, sebab apa dinamakan tahiyat? Kerana ada lafaz at-tahiyyah. Mubarakatus salawat. Begitu juga dengan tahiyat awal. Tahiyat awal pun ada at-tahiyyah juga. Maka orang panggil tahiyyah. Begitu. Sebab apa dipanggil tasyahud? Sebab apa? Sebab ada dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dinamakan dengan min itlaqil juz'i 'alal kulli. Itlaq juz'u, itlaq at-tahiyyah aja, tapi nak at-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai habis. Itlaq kata asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud, tu nama tasyahud. Tetapi bukan nak tasyahud saja, bahkan nak pada at-tahiyyah sampai asyhadu an la ilaha illallah, sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua sekali. Tu. Dinamakan sahaja, dibuat nama dengan tahiyat, dibuat nama dengan tasyahud. Di min kaedah min itlaqil juz'i 'alal kulli. Baik. Kitab Bajuri dia kata fil asli ismun lisyahadataini. Nama apa yang tasyahud ismun lisyahadataini faqat. Nama bagi dua kalimah syahadah saja. Itu panggil tasyahud.
Begitu juga dengan tahiyyat. Summa utliqa 'ala tasyahhudil ma'ruf, kemudian digunakan di atas tasyahhudil ma'ruf, di atas tahiyyat yang ma'ruf, listimaliha 'ala syahadataini, kerana melengkapi di atas dua kalimah syahadah. Fahuwa min itlaqi ismil juz'i 'ala al-kulli, itu dinamakan dengan itlaqkan juzuk tetapi nak semua sekali, nak kul. Ni kalau nak mengajilah, nak mengaji kaedah. Begitu. Baik, maka boleh belakalah, nak panggil tahiyyat pun boleh, nak panggil tasyahud pun boleh. Nak tahiyyat tu bahasa Melayu, dia kata. Panggil tasyahud bahasa Arab sikit. Boleh. Nak, sama je. Tahiyyat pun bahasa Arab juga. Tasyahud pun bahasa Arab juga. Nak. Begitu. Baik. Maka dia kata tahiyyat itu ada 7 syarat. 7 syarat. Pertama, bahawa ada ia tahiyyat itu dengan bahasa Arab. Mesti dengan bahasa Arab. Bagi orang yang kuasa dengan bahasa Arab. Bagi orang yang mampu membaca dengan bahasa Arab, mesti dia baca dengan bahasa Arab. Tidak boleh nak guna bahasa lain, tak boleh. Kalau dia mampulah. Tapi kalau dia tak kuasa, tak mampu nak baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nak baca tak boleh. Sebab benda tu rukun, mesti dibaca. Ada 5 rukun yang wajib kita baca dan mesti dengar di telinga kita. Mana? Dinamakan dengan rukun qauli. Dia ada 5. Takbiratul ihram, Allahu akbar, mesti dengar. Kalau dia kata tak boleh, nak baca di hati je. Iyalah, Allah Ta'ala kan tahu. Tak boleh, mesti dengar di telinga kita. Bukan dengar telinga orang, bukan telinga imam. Dengar di telinga kita sahaja. Baik, mereka kata Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu, mesti dengar. Mesti dengar di telinga kita. Start pada bismillah sampai waladdallin. Mesti dengar satu persatu. Nak tak dengar tak boleh. Kalau kata Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, tak boleh. Sebab itulah kalau kita pergi di Mekah, pergi di Mekah, pergi di Madinah, tu. Kalau kita kata imam ni tak baca Fatihah. Imam kita beriktikad, kita berpegang imam tak baca bukan Fatihah, imam tak baca bismillah. Dan kita dengar Allahu akbar, Allahu akbar, itu membalik belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Mana bismillah? Kalau kita kata imam tak baca bismillah, maka imam sudah melakukan perkara yang membatalkan sembahyang dalam mazhab kita. Kita mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Wajib membaca bismillah. Bismillah satu ayat daripada suratul Fatihah. Tak baca, tinggal, batal bacaan, batal. Kalau tak ulang balik, batal sembahyang. Kalau kita pergi Mekah, kita beriktikad bahawa imam tidak baca bismillah, maka batal sembahyang kita. Bukan batal sembahyang imam, batal sembahyang kita. Sebab kita beriktikad imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Apa dia? Tinggal baca bismillah. Begitu. Maka baru-baru ni lah, saya pergi umrah baru ni, saya balik berkurang dalam 2 minggu dah. Pergi umrah, dia kalau di Madinah, kalau imam Sudais masih jadi imam lagi, tetapi jarang-jarang dah, sebab dia sudah tua. Dia hanya menjadi penasihat imam-imam, menjadi penasihat imam-imam, dan dia menjadi ketua bagi imam-imam Haramain Mekah dan Madinah. Ketuanya ialah Imam Sudais. Maka dia berulang-ulang, kadang-kadang jadi imam Mekah dan kadang-kadang dia sembahyang di Madinah. Ada waktu-waktu dia lah. Kebiasaannya pada hari Selasa. Pada hari Selasa minggu yang kedua, begitulah. Dan saya pergi baru ni kebetulan hari Selasa dan minggu yang kedua. Kita tengok dia kalau imam yang masyhur. Dia imam yang masyhur, seluruh dunia mengkagumi Imam Sudais. Semua orang kenal Imam Sudais.
Maka kalau dia jadi imam, orang akan naik sembok. Nak sembok tunjuk. Imam Sudais, malam ni Imam Sudais. Imam malam ni Imam Sudais. Oh, penuh lah malam tu. Nak kita nak tengok nama-nama imam, nak baca bahasa Arab. Tahu imam siapa tahu? La entaklah. Nak. Kata pergi, kebetulan macam Sudais ni. Nak. Saya pun begitu juga. Nah, saya pergi tak perasan pun. Tiba-tiba tanya, ya betul, Imam Sudais semalam tu. Nak katanya dia di Madinah dengar betul. Memang dengar betul. Sebelum ni memang tak dengar. Di Madinah memang dengar betul. Imam baca bismillah. Itu pertama kalilah saya dengar. Hak lain pun tak dengar, belakang dah tak dengar. Dah hak tu je hak dengar, satu dengar. Allahu akbar. Allahu akbar di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar bismillah hak dia baca. Tapi tak baca kuatlah, tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tak macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Sebab itulah yang menjadi imam di Mekah, yang menjadi imam di Madinah, syaratnya ialah mesti alim 4 mazhab. Mesti alim 4 mazhab, dan dia tidak sekali-kali melakukan perkara yang membatalkan sembahyang dalam mazhab yang lain, walaupun bukan mazhab dia sekalipun. Dia mengamalkan mazhab apa? Dia mengamalkan mazhab Maliki, kebanyakan dia di Madinah. Dan di Mekah pun begitu, mengamalkan mazhab Maliki. Maka dia tak akan sekali-kali melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan uduk dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, dan juga dalam mazhab dia. Dia tidak sekali-kali. Dia kena mesti menjaga semua mazhab, kerana dia tahu belakang dia ini bukannya orang yang bermazhab Maliki sahaja, bahkan belakang dia ini orang bermazhab Syafi'i ada, Hambali ada, Hanafi ada. Semua dia jaga. Dia takkan buat perkara yang membatalkan sembahyang. Begitu. Baik. Maka dia akan baca bismillah. Pada setiap kali nak baca Al-Fatihah, mesti baca. Tapi dia baca slow, baca perlahan, bukan baca kuat, tidaklah. Baik, begitu. Mesti dengar dah. 5 perkara tadi. Yang pertamanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang keduanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengar di telinga kita kalau kita makmum. Ataupun kita sembahyang seorang. Yang ketiganya, imam kalau nak kuatkan mesti kena niat zikir, jangan niat nak bagi tahu orang. Yang ketiganya, yang didengar, wajib dengar di telinga ialah membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Yang keempatnya membaca selawat. Yang kelimanya memberi salam. Itu semua rukun qauli. Mesti cakap, mesti baca, mesti kata dengan mulut kita. Maka kita kena perbetulkan rukun qauli tersebut. Maka di antaranya ialah tahiyat ini, bahawa ada ia dengan bahasa Arab. Bagi orang yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab, mesti cakap at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesti dengar. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak wajibnya sampai situ. Hak tu pun campur dah wajib sunat tu. Kalau wajib betul-betulnya at-tahiyyatu lillah. Hak tu hak wajib, betul-betul wajibnya. Tak apalah, hak biasa kita buat tu pun campur sunat wajib, tidak ada masalah. Kemudian mesti bahasa Arab. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, mestilah diterjemahkan dalam bahasa lain. Begitu. Contoh dia baru masuk Islam. Baru tadi masuk Islam. Mana dan Fatihah mu tak reti. Baca Fatihah. Kamu kena sembahyang ni. Kita ajar dia sembahyang. Kena kata Allahu akbar. Bolehlah, pendek dah. Allahu akbar. Ikut dia lah, bunyi macam mana pun tak kira lah. Lepas tu alham tak boleh. Maka Fatihah tak boleh, mesti kena nak terjemah tak boleh. Mesti menggunakan zikir yang lain yang boleh dia sebut. Ulang-ulangkan banyak kali sehingga cukup hurufnya sama dengan huruf Fatihah yang 100
huruf. Fatihah ada 156 huruf, mesti ulang-ulangkan zikir hak boleh dia sebut. Boleh tak sebut subhanallah? Nah, subhanallah dia kata. Tak kira bunyi macam mana pun. Boleh. Subhanallah, boleh. Allahu akbar. Allahu akbar tak boleh. Nah, subhanallah, subhanallah. Ulang banyak kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Gantikan Fatihah. Adapun tahiyat boleh terjemahkan dalam bahasa lain. Begitu. Ya. Kekuatan ya, apabila kita jadi makmum, maka hanya dengar di telinga kita saja. Hanya dengar di telinga kita saja. Dan ingat, telinga itu mesti telinga yang sihat, bukan telinga pekak dak. Kalau telinga pekak sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin dia kata. Gua nak kuat sangat ni. Aku bukan dengar ni, aku dengar. Itu pun dengar slow-slow je. Dengar sikit je. Macam slow je rasa. Bukan macam tu. Yang pertamanya, tidak pekak telinga. Ataupun ada kekurangan dengar, masalah telinga lah. Ni telinga kita ni sihat molek, tak ada masalah. Yang keduanya, bukan dalam keadaan yang bising. Ya, bukan dalam keadaan bising, bunyi kipah, bunyi tu, bunyi ni, tidak. Tu. Maka kita baca sekadar dengar di telinga kita sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setara tu je lah. Tu. Jangan lebih. Kalau lebih, hukum dia makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar orang sebelah, dengar Ar-Rahmanir-Rahim, jelas dengar orang sebelah. Tiga orang sebelum dia terdengar lagi. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Hukum dia makruh. Kuat lagi, mengganggu orang, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia waswah. Pertama waswah, tak kira lah waswah tak waswah. Bermakna kalau dia kuat hingga mengganggu bacaan orang lain, hukum dia haram tu. Hukum dia haram. Maka sekadar telinga dia, sekadar mana? Sekadar tu je lah. Kena test lah, kena test. Test diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dah, tak apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak apa, setara tu. Tu. Dan ada khilaf ulama lah. Ada khilaf pendapat ulama. Ada setengahnya mengatakan mesti suara yang didengar, mesti suara. Angin tak boleh. Tetapi ada setengah ulama kata boleh walaupun angin. Bermakna kalau orang baca angin itu keluar, tak masalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ke angin tu, suara ke angin. Angin tu. Tak betul makhraj tu orang cakap tu. Itu khilaf. Khilaf. Asalkan dengar telinga kita tak apa dah. Boleh, tak ada masalah. Tu. Ada orang kata tak sah. Memang ada ulama kata tak sah. Ulama yang menekankan makhraj dan sebagainya, dia kata tak sah. Itu bukan suara, itu tu angin. Walhasilnya yang saya mengajilah. Walhasilnya ada dua pendapat. Pendapat pertama kata tak boleh angin. Pendapat yang keduanya kata tak apa angin. Walaupun angin tak apa. Kalau suara, suara itu tak ada khilaf lah. Semua kata tak apa, tak ada masalah suara. Cumanya jangan kuat. Hanya dengar di telinga kita sahaja. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Begitu sahaja. Tu. Cuma dia tak boleh. Dia tak ada gigi dan sebagainya. Angin juga keluar. Tak apa, tak ada masalah. At-tahiyyatul mubarakatus. Tak ada masalah. Begitu. Mana janganlah balah benda gitu. Baik, yang keduanya memeliharakan, sekali lagi. Yang keduanya memeliharakan segala hurufnya huruf tahiyyat. Dan segala kalimahnya tahiyyat, dan segala tasydidnya tasydid tahiyyat. Tu. Memeliharakan akan segala hurufnya. Pelihara segala hurufnya.
Nah, yang panjang jangan pendekkan, yang pendek jangan panjangkan. Nah, yang ha jangan tukar jadi kha. Nah, jangan tukar jadi ha. Jangan. Nak mesti ha. Tu. Sama macam Fatihah, lebih kurang lah macam Fatihah. Sama, tidak boleh mengubah hurufnya. Nah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, jangan tu lillah. Tu lillah. Dia buang dah situ. Huruf sikit. Nah, hak panjang jadi pendek. Tu lillah. Panjangkan sikit. Assalamu alayka ay. Nah, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka panjang, tambah alif. Nah, tak boleh juga tu. Tu panggil telah mengubah huruf-hurufnya. Maka kena ulang balik. Kena ulang balik. Kalau tak ulang balik, membawa kepada salah dalam bacaan tahiyat kita, pun boleh merosakkan sembahyang kita juga. Baik, maka kena pemeliharakan segala hurufnya, huruf Fatihah. Ingat tu, banyak orang baca assalamu alayka ayyuhan nabi, ka panjang. Dia kena assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu panggil tahiyat. Baik. Kemudian selawat tu bukan panggil tahiyat, itu rukun yang lain dah. Rukun selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan segala kalimahnya dan segala tasdidnya. Ashhadu an la ilaha illallah. Contohnya. Boleh batas sembahyang. Mesti ashhadu, contohlah. Sini baca betul belaka, tak ada masalah. Sini qari hak mengajar. Tu. Ustaz Syafi'i mengajar sini dah. Mudah-mudahan semua betul, tak ada masalah dah. Cuma nak cerita kalau hak tak betul. Baik. Contohnya kita kata ashhadu an la ilaha illallah. An la ilaha illallah. Kita tinggal tasydid. Maksudnya kena masuk ashhadu an la ilaha illallah. Tu. Maka boleh membatalkan sembahyang jugalah. Itu dalam kitab Sabilal Muhtadi. Siapa kena pernah mengaji kitab Sabilal Muhtadi, dia ada. Tinggal tasydid pada an. Kata Allah boleh batal sembahyang. Begitu. Dalam kitab Iqna' ada sikit telah dalam kitab I'anah menyebut telah memfatwa oleh Imam Rafi'i, dia kata man khaffafa tasydid at-tahiyyah batalat salatuhu. Siapa yang meringankan tasydid tahiyyat, meninggalkan tasydid tahiyyah, bermakna mentakfifkan tasydid. Ada tasydid, dia tak baca tasydid pada tahiyyat, batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Lebih kurang dengan Fatihah juga kena betul. Itu dinamakan dengan rukun qauli. Baik. Yang kelimanya, yang ketiganya mualat, berturut-turut. Mualat yang ini berturut-turut. Dengan makna tidak menceraikan di antara kalimahnya dengan seumpama zikir yang lain ataupun dengan diam yang lama. Mesti mualat, mesti berturut-turut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Diam je. Buat apa tak tahu. Atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diam je. Tak boleh. Kalau ada benda-benda yang menyebabkan kita diam, batuk seolah-olah, tak apa. Tak ada batuk. Batuk. Tak bersin dan sebagainya, tak ada masalah. Tu. Baik. Kalau diam semata-mata, contohlah diam semata-mata, tak boleh. Maka kena mualat antara kalimahnya, tahiyat itu. Yang keempat, memperdengarkan akan dia kepada dirinya, hanya ada. Memperdengarkan akan dia akan tahiyat itu kepada diri dia. Mesti dengar kepada diri dia. Bukan suruh dengar kepada orang lain. Bukan suruh dengar kepada orang lain, cukup dengar untuk diri dia sahaja. Cukup dengar untuk diri dia. Baik. Apa panggil isma' nafsahu. Dengarkan akan dirinya. Maka dalam kitab sikit disebut
fala yakfi tahriku lisanahu min ghairi isma'. Maka tak memadai tahriku lisanahu, menggerak-gerakkan lidah, min ghairi isma', daripada ketiadaan mendengar. Tak boleh. Tak boleh. Gerak lidah, gerak bibir je. Tak? Tu. Bunyinya tidak. Tak boleh. Mesti dengar kepada telinga dia sahaja. Ingat, kalau lebih kepada telinga orang sampai dengar ke telinga orang, hukum ni makruh. Makruh. Kalaulah mengganggu orang, haram hukumnya. Maka janganlah kuat sangat. Kalau kita slow dah, tak slow dah, tapi orang dengar juga, tak ada masalah lah tu. Tak ada masalah lah tu. Tapi jangan kuat sangat menyebabkan mengganggu orang lain. Kalau kita memang tak dengar, biar baca, biar tak dengar, tak apa, tak ada masalah. Memang kita ni nak kata bekak lah sikit dah. Contoh minta maaf banyak lah. Kita ni biar kita ni pendengaran kita lah, pendengaran kita ada gangguan sikit, kurang sihat sikit. Kalau cakap slow-slow tak dengar, kena cakap kuat-kuat baru dengar. Kalau dia pandang ke lain tu saya panggil lah. Kalau pandang ke lain tu panggil lah, tak dengar. Kalau pandang kuat baru dengar. Kita tahu kita pendengaran kita ada masalah, kita baca slow sudah. Kita baca macam biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Setara tu tak apa. Walaupun telinga kita tak dengar, bukan salah bacaan kita, masalah telinga kita. Begitu. Ataupun bising. Ni tepi masjid ni orang buat masjid. Orang buat masjid, orang buat kerja. Dengar tu. Mesing gaul seming. Mesin dan sebagainya, gurung-gurung ataupun lori ataupun orang lumba kereta ke. Motor kuat, kita nak baca Fatihah pun tak dengar. Tak apa, tak ada masalah. Begitu. Yang kelimanya, ketiadaan memalingkan akan dia akan tahiyat. Tiada memalingkan akan dia akan tahiyat bagi yang lain. Tiada mempalingkan akan dia akan tahiyat bagi yang lainnya lain daripada tahiyat. Tak. Baca tahiyat semata-mata. Bukan bacaan itu niat kita kerana hak lain, jangan. Yang keenamnya, dibacakan akan dia akan tahiyat padahal duduk, melainkan jika uzur. Kena baca dalam keadaan duduk. Melainkan ada keuzuran yang menyebabkan kita tak boleh duduk. Kita tak boleh duduk. Maka pada ketika itu bolehlah sekadar yang kita mampu. Sebab oleh kerana tahiyat itu wajib, maka duduk bagi tahiyat itu wajib juga. Salam itu wajib, maka duduk bagi salam itu wajib juga. Selawat itu wajib, maka duduk bagi selawat itu wajib juga. Ketiga-tiganya wajib. Adapun tahiyat awal, tahiyat awal, duduk itu sunat abad. Duduk tahiyat awal itu sunat abad. Baca tahiyat awal itu sunat abad. Selawat dalam tahiyat awal itu sunat abad. Semua sunat abad. Tu. Adapun maka sunat belaka. Tapi jangan kata sunat baca tahiyat sambil baca tahiyat awal sambil duduk itu sunat. Kita baca tahiyat awal sambil berdiri tak boleh. Bukan tempat dia pula. Bermakna kalau kita tinggal tahiyat awal, maka kita sudah meninggalkan duduk tahiyat awal itu sunat. Bacaan tahiyat awal itu sunat. Selawat dan tahiyat awal itu sunat. Sunat abad. 3 sunat abad kita tinggalkan, tetapi sunat kita sujud sahwi sekali sahaja. Jangan sujud 3 kali sudah. Sujud sahwi 3 kali, 3 perkara hak kita tinggal. Tak. Sujud sekali sahaja. Sunat kita sujud sahwi. Itu kalau tahiyat awal. Adapun tahiyat akhir, baca tahiyat wajib, baca selawat wajib, memberi salam wajib. Maka ketiga-tiganya wajib berada di dalam duduk. Maka duduk itu wajib juga. Tu. Duduk sangat itu sunat. Duduk tak tawarruk orang panggil. Duduk sangat itu sunat. Nak duduk macam mana boleh? Nak duduk bersila boleh. Kalau kita tak boleh nak duduk iftirash. Nak duduk macam tahiyat awal tak boleh. Nak duduk tahiyat akhir tak boleh, sakit kaki dan sebagainya lipat tak boleh. Nak duduk macam tahiyat awal. Nak duduk tahiyat awal tak boleh juga. Melainkan kena duduk bersila. Duduk bersila. Nak suruh bersila pun tak boleh. Nak kena belunjuk. Belunjuk. Betul lah kerana kita tengok orang tahiyat bangun tu dia pun belunjur tu dah. Belunjur lalu. Dia macam tahiyat. Tak ada masalah. Tu. Sebab dia boleh belunjur sahaja. Nak kata mesti duduk. Mesti duduklah. Baik. Yang ketujuhnya, tartib. Jika hasil dengan ketiadaannya cedera pada maknanya.
makna tahiyat. Tartib pun wajib juga. Tartib tu wajib juga. Nah, tartib itu berturut-turut. Kalau tidak ada berturut-turut, ja'lus syai'i fi martabatihi, menjadikan suatu pada martabatnya, itu ta'rif tartib. Nah, maka kalau dia tak mencederakan makna, tak apa. Kalau mencederakan makna, maka batal sembahyang. Maka wajib kena tartib, bersusun, berturut-turut dan bersusun. Baik, inilah sirah tahiyat dan selawat. Ada lagi dah. Inilah sirah, inilah lafaz tahiyat, sirah ni lafaz, dan selawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berhenti situ. Assalamu alayka ay. Mana dalil? Tak, ka sebutir je. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Hingga itulah yang disunatkan akan dia pada tahiyat awal. Sekadar itu disunatkan kita baca dalam tahiyat awal. Tapi dalam tahiyat akhir wajib kita baca, bukan sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu sebenarnya masuk dalam rukun yang rukun yang lain pula. Rukun yang seterusnya lah. Bukan tahiyat dah orang panggil selawat lah pula. Hingga itulah yang disunatkan akan dia pada tahiyat awal, dan ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad, dan ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Kemudian daripada selawat atas Nabi, kerana ia sunat ab'ad. Tengok. Wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat kepada keluarga Nabi ini ialah menjadi satu sunat ab'ad dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat awal jangan selawat kepada keluarga Nabi, makruh hukum dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Itu dalam tahiyat awal. Jangan tambah wa ala. Dia kata biasa wa ala, tambah wa ala. Kita pun naik terus. Tu. Adapun dalam tahiyat akhir sunat ab'ad, kita tambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengok, selawat kepada keluarga Nabi menjadi sunat ab'ad. Menjadi sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? As-sunnatul lati yujbaru tarkuha bi sujudis sahwi. Sunat yang apabila kita tinggal, maka sunat pula kita sujud sahwi. Tinggal tahiyat, tinggal baca selawat kepada keluarga Nabi, sunat kita sujud sahwi. Untuk apa kita sujud sahwi? Kerana nak menyempurnakan pahala yang mana kita tinggalkan membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Kerana meninggalkan sunat ab'ad menjadi kurang pahala sembahyang kita. Bukan batal tak batal, kurang pahala sembahyang kita. Tak sempurna sembahyang kita bila kita tinggal sunat ab'ad. Antara sunat ab'ad ialah selawat kepada keluarga Nabi. Selawat kepada keluarga Nabi. Hebat keluarga Nabi ni. Hebat keluarga Nabi. Tu. Keluarga Nabi ni siapa dia? Kullum min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Tiap-tiap anak cucu Bani Hashim, tiap-tiap anak cucu Bani Muttalib, turun semua apa yang keluarga Nabi. Fi maqamiz zakah, pada pihak tidak boleh dan haram makan harta zakat. Kerana harta zakat harta yang hina, lebih-lebihan orang, maka tak layak diberikan kepada keturunan yang mulia, iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga Nabi tidak boleh dan haram makan harta zakat. Kerana keturunan dia keturunan yang mulia. Bukan setakat dia, semua keturunan dia sampai sekarang, sampai hari kiamat haram makan harta zakat. Tak boleh. Nak kata kemuliaan yang berada di atas setiap batang tubuh keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Siapa dia? Sampai sekarang ni habaib
Nah, Said, Syarifah, semuanya daripada keturunan Rasulullah, semuanya mulia dan mesti kita muliakan dia. Nah, mesti kita muliakan dia. Tubuh batang dia ada mengalir darah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka tidak boleh makan harta yang hina, iaitu harta zakat. Nah, Said itulah, Said, Syarifah dan sebagainya. Nah, kerana dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu. Tengok yang meninggal itu. Siapa? Pelawak tu lah. Nah, Abang Boce. Nah, Abang Boce, nama dia Said Omar. Nah, Said Omar, apa dia? Said Omar Said Omar Mukhtar. Nah, Said Omar Mukhtar Al-Jufri. Said Omar Mukhtar Al-Jufri. Adik dia Said Ali Putih. Nah, Said Ali Al-Mubarak. Baik, nama sedap sangat. Tak, kita pun tak sangka itu Said. Said bermakna dia ini keturunan Rasulullah. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bagaimana kematiannya? Nah, cerita-cerita lepas, nak cerita-cerita lepas, kita cerita keburukan jangan diceritakan lagi kepada orang yang mati, hanya kita kena menceritakan kebaikan saja. Nah, ni macam-macam dalam Facebook, dalam macam-macam. Nah, orang cakap, oh dia ni dulu ada raja lawak dapat pendapatan. Jangan cerita keburukan orang mati. Jangan cerita keburukan orang mati. Sekarang ni kita kena menceritakan kebaikan orang mati. Nah, kebaikan orang mati, apa kebaikan hak telah dia buat? Nah, banyak bersedekahnya, membantu ibunya. Nah, membantu ibu, menjaga ibu dia. Sebab itulah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagikan satu amalan yang boleh aku masuk syurga." Nah, yang boleh senang aku masuk syurga. Kata Nabi apa? Nah, mu ada mak tak? Ada lagi mak. Tak payah cari amalan. Balik ke rumah, syurga kamu berada di hadapan kamu dah. Ada harapan kamu dah. Mana mak kamu? Buat baik dengan mak. Nah, buat baik dengan ibu bapa, syurga menanti kita. Begitu. Kita tahu amalan kita, apa amalan yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa amalan kita? Nah, apa amalan dia? Begitulah dengan amalan dia yang baik. Nah, amalan yang kuat, bersedekah dan sebagainya, dan dia juga daripada keturunan yang mulia. Keturunan yang mulia iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wajib kita kena menghormati dia. Nah, dan semua Said, semua Syarifah, wajib kita kena menghormati di atas jalan batang tubuh dia itu ialah mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi ajar kepada kita, adibu auladakum bi salasati khisalin. Ajarkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Mana? Hubbi nabiyikum. Pertamanya, ajar kepada anak kita supaya kasih kepada nabi kamu. Yang kedua, wa hubbi ali baiti. Mesti ajar kepada anak isteri kita, keluarga kita, wa hubbi ali baiti. Kasih kepada keturunan keluarga aku. Kasih kepada keluarga rumah aku. Nah, ahli rumah aku, keluarga aku, keturunan aku, mesti kita kasih kepada keturunan Rasulullah. Yang ketiga, barulah wa tilawatul Quran. Yang ketiga, nah, kita letak yang pertama, tilawah Quran. Baca Quran yang pertama kita meletakkan. Nah, tu kasih kepada Rasulullah, di mana kita letak? Tak ada. Nah, tu anak-anak kita tak menanamkan kasih kepada Rasulullah. Anak-anak kita tak menanamkan kasih kepada keluarga Rasulullah. Nah, kita hanya meletakkan Quran yang pertama. Sebenarnya Nabi letak 3. Quran nombor 3. Ajar Quran itu nombor 3. Yang pertama, kasih kepada Rasulullah. Macam mana kasih kepada Rasulullah? Nah, ikut segala perkara yang dibuat oleh Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Apa ibadat yang dibuat oleh Rasulullah? Apa maknanya? Kena mengaji ilmu agama. Nah, kena mengaji, kena belajar, kena mendalami ilmu agama. Itu mengikut Rasulullah. Nah, macam mana Rasulullah beriktikad, berakidah? Kita kena belajar tentang ilmu tauhid, biasa mengakidah dengan Rasulullah. Itu mana kasih pada Rasulullah. Ilmu agama yang penting yang pertama. Nah, Al-Quran termasuk salah satulah. Kemudian asih kepada keluarga Rasulullah, ahli rumah Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali bagaimana ilmunya? Nah, bagaimana ilmu-ilmu para sahabat bagaimana? Nak menyatakan ilmu agama yang Nabi letak dalam kasih kepada Rasulullah. Ilmu agama yang Nabi letak dalam kasih kepada keluarga Rasulullah.
Dan yang ketiga barulah Nabi suruh wa tilawatul Quran, membaca Quran. Nak ajar anak kamu tengah membaca Quran. Begitu. Baik, jadi itulah nak menyatakan bahawasanya keturunan Rasulullah itu sangat mulia. Ya ahlil baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakum min azmil qadrihi annakum man lam yusalli alaihi la salata lahu. Kita i'anah menyebutkan ya ahlil bait, wahai ahlil bait, hubbukum, kasih kepada kamu, fardun minallah, menjadi kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih kepada keluarga Rasulullah menjadi kewajipan. Fardun minallah hubbukum, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Allah Taala turunkan dalam Al-Quran supaya kasih kepada keluarga Rasulullah, keluarga Nabi. Kafakum min azmil qadrihi annakum, cukup dah nak tengok setara mana hebatnya, mulianya, besarnya keluarga Rasulullah. Nak tengok bagaimana? Man lam yusalli alaihi la salata lahu. Siapa tak berselawat kepada keluarga Nabi, tak sempurna sembahyang dia. Itu macam hebat tadi. Hebatlah. Maka hendaklah kita kasih kepada Rasulullah. Yang mana kasih kepada keluarga Rasulullah, yang mana kasih kepada keluarga Rasulullah itu membawa kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Dan yang terlebih akmalnya didatangkan kemudian daripada tahiyat akhir itu akan selawat Ibrahimiyah. Saya setakat itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini boleh memberi kepahaman kepada kita tentang tahiyat, dan mudah-mudahan kerana lama tak kuliah dah, dia lama sikit hari ni dah, lama sikit tak apa, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya daripada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dengan itu kita memperbaiki sembahyang kita, ibadah kita, untuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.